Sekarang kita tengok perincian 6.2 iaitu pemerintahan dan pentadbiran Athens sebagai lanjutan daripada perincian 6.1 tentang negara kota Yunani. Daripada segi pentadbiran dan pemerintahan, terdapat 5 sistem pemerintahan yang wujud dan ataupun yang pernah wujud dalam tamadun Yunani atau terutama sekali di Athens. Pertama, kita tengok sistem monarki. Sistem monarki ini, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, adalah sistem yang berasaskan keturunan. Apa yang dimaksudkan dengan keturunan? Keturunan ini contohnya, sekiranya seseorang pemerintah meninggal dunia, ini bermaksud anaknya yang akan mewarisi pemerintahan. Contohnya, biasa yang kita lihat adalah sistem kesultanan yang berlaku di negara kita, di mana apabila sultan mangkat, maka anak pertama lelakinya akan mewarisi takhta pemerintahan. Ini yang dimaksudkan dengan sistem monarki. Di Athens, kita tengok raja dibantu oleh konsul bijak pandai. Konsul ini maksudnya penasihat. Contohnya, istilah sekarang kita guna perkataan konsultan. Itu bermaksud penasihat yang akan menasihati ataupun diberi peranan menasihati raja dalam pemerintahan dan pentadbiran. Sistem pemerintahan yang kedua, kita tengok oligarki. Oligarki ini contohnya adalah satu kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh, kaya dan mempunyai kekuatan persenjataan, dan mereka inilah yang menguasai pemerintahan. Contohnya, oligarki ini biasa kita lihat kepada kongsi-kongsi gelap yang menguasai pemerintahan kerana dia letakkan orangnya sebagai pemerintah. Lalu kongsi-kongsi gelap ini sebenarnya lah yang akan menguasai pemerintahan dalam sesebuah negara. Seterusnya kita tengok aristokrasi. Aristokrasi ini bukannya satu sistem pemerintahan raja ataupun sistem pemerintahan kesultanan, tapi dia merupakan golongan bangsawan yang memerintah. Golongan bangsawan di sini terdiri daripada golongan-golongan kaya, contohnya golongan-golongan pedagang. Lalu dia mampu menggunakan keuangannya untuk membentuk sistem pemerintahannya yang tersendiri. Itu dipanggil aristokrasi. Seterusnya kita tengok tirani. Tirani ini biasanya pemerintahan yang zalim dan menindas rakyat. Tirani biasanya boleh wujud apabila seseorang pemerintah itu memiliki kuasa ketenteraan dan juga bersifat autokratik. Autokratik maksudnya dia memiliki kuasa yang penuh dan mungkin pada awalnya baik, elok untuk rakyat, namun kemudiannya boleh bertukar kepada satu sistem pemerintahan yang zalim dan menindas rakyat. Contoh, kita boleh katakan pemerintahan tirani sekarang ada pada negara-negara komunis seperti Korea Utara dan sebagainya. Kelima, kita tengok sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini menjadi pilihan untuk diamalkan oleh kebanyakan negara di dunia ketika ini, seperti Malaysia, di mana dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih pemerintah melalui sistem undi. Biasanya pengundian dilakukan 5 tahun sekali ataupun setiap 5 tahun. Manakala sistem demokrasi untuk pemilihan presiden biasanya dilakukan 6 tahun sekali. Demokrasi di Athens, kalau kita tengok gambar, menitik beratkan kebebasan dalam berhujah dan juga mengeluarkan pendapat.
Lalu, rakyat yang mendengar boleh membuat justifikasi ataupun penilaian sendiri apakah yang dihujahkan itu betul, benar ataupun kenyataan-kenyataan yang berunsur fitnah. Lalu di sini, penduduk yang berilmu boleh mengemukakan hujah masing-masing dan dituntun oleh rakyat dan kebenarannya diletakkan kepada rakyat untuk menilai setiap fakta dan hujah. Itulah dalam sistem demokrasi. Tidak bernama demokrasi, wahai pelajar-pelajar, sekiranya dalam negara demokrasi tersebut mencengkam kebebasan bersuara rakyat. Ada ketikanya kita tengok negaranya itu menggembar-gemburkan pemilihan presidennya sebagai sebuah negara demokrasi, namun apabila ada pencabar, dia akan menuduh macam-macam dan menghukum, termasuk menghukum penjara. Kita tengok dalam situasi Mesir, tentera merampas kuasa, kemudian mereka mengadakan pilihan raya, namun hanya ada satu calon tunggal sahaja yang bertanding, lalu dialah yang menang. Itu sebenarnya tidak menepati ciri-ciri sebuah sistem demokrasi. Di negara kita tengok rakyat bagi memenuhi sistem demokrasi akan memilih apabila parlimen ataupun DUN, Dewan Undangan Negeri, dibubarkan oleh pemerintah. Lalu Suruhanjaya Pilihan Raya akan memainkan peranannya untuk melakukan pengundian. Lalu penduduk-penduduk akan keluar untuk mengundi. Lalu untuk mengundi ini, seseorang rakyat itu perlu mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Sekiranya pelajar bila cukup umur 21 tahun nanti tidak mendaftar sebagai pengundi, bermakna pelajar tidak akan dapat mengundi. Lalu akan tertinggallah kita dalam menentukan sistem pemerintahan negara, terutama sekali memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul membawa kemajuan kepada negara. Penggunaan dakwat kekal yang mula diperkenalkan oleh negara kita supaya pengundi tidak mengundi dua kali. Contoh kertas undi. Sekarang kita tinjau sistem demokrasi di Athens. Pertama, diasaskan oleh Solon 594 sebelum Masihi. Kemudian diperkuatkan oleh Perikles 495 hingga 429 Masihi. Namun dihapuskan oleh Raja Philip 338 Masihi. Raja Philip ini terkenal dengan Raja Buta Mata Sebelah dan beliau akhirnya dibunuh kerana kezaliman yang beliau lakukan. Kita tengok sistem demokrasi di Athens terdiri daripada Dewan Perhimpunan. Kalau kita dekat sini, kita boleh panggil Dewan Perhimpunan ini adalah Parlimen. Di dalam Dewan Perhimpunan ada majlis, ada magistrat dan juri. Contohnya di negara kita ada Parlimen, ada Dewan Rakyat, ada sistem kehakiman, magistrat itu hakim, dan juga ada sistem juri. Kalau negara kita ada perundangan, namun sistem juri ini agak berbeza sedikit dan dia masih diamalkan di Amerika Syarikat. Sekarang kita tinjau apa yang dikatakan oleh Solon. Society is well governed when its people obey the magistrate and the magistrate obey the law. Apa yang dikatakan oleh Solon ini? Solon ini menceritakan bahawa masyarakat akan berada dalam situasi yang baik dan menyenangkan sekiranya masyarakat itu patuh
kepada keputusan yang dibuat oleh hakim. Manakala hakim pula akan merujuk penghakimannya berdasarkan kepada undang-undang. Pericles, kita tengok orang yang memperkuatkan sistem demokrasi. Memerintah 461 hingga 429 sebelum Masihi merupakan orang yang memperkuatkan sistem demokrasi Athens. Merupakan sebuah empayar yang kuat, mempunyai kekuatan tentera laut untuk keselamatan rakyat dan juga perdagangan. Zaman kemuncaknya, iaitu zaman kemuncak pemerintahan Pericles di Athens ini adalah kemakmuran dari segi gold, ivory dan marble serta artisan building Pantheon. Okey? Itu maksudnya pada waktu Pericles ini muncul arkitektur yang membuat seni bina. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Pericles. The government is in the hand of the many and not of the few. Okey? Kerajaan itu didirikan daripada kehendak rakyat, kehendak orang ramai, dan bukannya kerajaan itu didirikan oleh kehendak segelintir orang, contohnya oligarki. Ini adalah King Philip, iaitu orang yang menghapuskan sistem demokrasi di Athens, dan beliau ini berakhir dengan dibunuh. In the north of Greece, Yunani itu dalam bahasa persuratan dipanggil Greek. In a country called Macedonia, Macedon tu dipanggil Macedonia, King Philip had noticed that the Greeks were very weak. So he attacked the Greek city-state and conquered them. Philip was assassinated, dibunuh pada tahun 336 sebelum Masihi. Seterusnya kita tengok fungsi Dewan Perhimpunan dalam tamadun Yunani, terutama sekali di Athens. Dewan Perhimpunan berfungsi pertama, melantik ahli majlis, menerima duta daripada kerajaan lain atas tujuan persahabatan, menggubal undang-undang, meluluskan deklarasi perang, memantau keuangan dan percukaian negara, seterusnya membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar. Apa pula peranan majlis? Kita tengok. Pertama, majlis adalah jawatan kuasa yang kawal urusan pemerintahan dan pentadbiran. Dipanggil Majlis 500 kerana keanggotaannya 500 perwakilan dan dipilih setiap 2 tahun sekali. 10 jawatan kuasa diwakili oleh 50 ahli Dewan Perhimpunan. Jawatan kuasa ini untuk memudahkan pemahaman pelajar. Contohnya, dalam Kabinet Negara Malaysia sekarang ni ada menteri. Ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Pertahanan dan sebagainya. Lalu 10 jawatan kuasa ini diwakili oleh 50 ahli Dewan Perhimpunan. Pengerusi dipilih setiap kali persidangan. Pengerusi ini kalau jawatan sekarang dipanggil speaker. Fungsi majlis pertama, melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan itu lebih besar peranan dan kuasanya. Ahli majlis mengendalikan dan mentadbir jabatan kerajaan. Seterusnya, kuasa majlis lebih rendah daripada Dewan Perhimpunan. Peranan magistrat pertama,
melaksanakan dasar Dewan Perhimpunan. Keanggotaannya hanya terdiri daripada warga Athens. Keahliannya 6,000 ahli. Bilangan hakim 200 hingga 500 orang. Dianggotai oleh 10 jeneral tentera. Apa fungsi magistrate? Tengok. Kaki tangan kerajaan. Jadi magistrate ini merupakan kaki tangan kerajaan. Contohnya hakim sekarang lah. Dibayar gaji oleh kerajaan. Melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis. Majlis pula melaksanakan dasar yang dibuat oleh Dewan Perhimpunan. Itu pelajar kena faham hierarki pembahagian kuasa yang wujud dalam tamadun Yunani. Seterusnya kita tengok magistrate juga menguruskan pendidikan dan juga percukaian. Apa pula peranan juri? Pertama, kita tengok juri bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses keadilan. Dianggotai oleh 101 hingga 1001 juri berdasarkan kes. Kalau pelajar perhatikan di sini, juri di sini dia mesti dalam angka ganjil. Tak boleh dalam angka genap. Contohnya 2, 4, 8, 16, 32, 100. Itu tidak boleh. Dia mesti dalam angka ganjil sama ada 3, 5, 7, 9. Itu maksudnya angka ganjil. Mengapa boleh dan diperlukan angka ganjil? Contohnya kalau ada 10 orang juri, 5 yang mengatakan bersalah, manakala 5 lagi mengatakan tidak bersalah, lalu seseorang pesalah itu tidak boleh dijatuhkan hukuman. Jadi di sinilah diperlukan angka ganjil. Contohnya kalau 11, 5 yang mengatakan tidak bersalah, manakala 6 mengatakan bersalah, lalu pesalah itu akan dijatuhkan hukuman bersalah. Ini konsep juri yang sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. Namun di negara kita tidak mengamalkan sistem juri dan kita mengamalkan sistem kehakiman, di mana seseorang hakim itu yang memutuskan hukuman. Bagaimanapun sekiranya kita tidak berpuas hati dengan hukuman yang diberikan oleh seseorang hakim, kita masih boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi seperti Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan ini terdapat anggotanya terdiri daripada hakim dalam bilangan yang ganjil. Seterusnya kita tengok perbicaraan diketuai oleh seorang pengerusi. Lalu pengerusi ini apabila selesai sesuatu kes akan memanggil semua juri dan mereka akan mengadakan mesyuarat untuk memutuskan kes. Lalu apabila sesuatu kes diputuskan dengan perdebatan, pengujahan dan pengundian, lalu pengerusi ini akan memberitahu hakim apa keputusan para juri. Sekiranya didapati bersalah, pengerusi ini akan memaklumkan kepada hakim bahawa tertuduh bersalah dan begitu juga sekiranya tidak bersalah. Lalu hakim akan mematuhi apa yang diputuskan oleh para juri. Tengok fungsi juri. Pertama, memutuskan kes dan hukuman. Kedua, pesalah masih boleh merayu pada warga Athens. Ketiga, kuasa pengadilan terletak kepada warga. Contohnya di negara kita tidak membuat rayuan itu kepada rakyat Malaysia, tapi kita ada hierarki rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi, iaitu Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Seterusnya kita tengok kerajaan yang kedua yang terkenal, iaitu Sparta. Sparta ini agak berbeza dengan kerajaan-kerajaan dalam dinasti yang lain dalam tamadun Yunani. Sparta ini satu dinasti yang berhampiran dengan Athens ataupun satu pemerintahan yang bercorak
ketenteraan. Dan Sparta ini munculnya suatu kekuatan ketenteraan yang kuat serta terkenal sehingga ke hari ini. Pertama, kita tengok kerajaan ketenteraan yang bercorak monarki terhad. Maknanya monarki di Sparta ini bukannya monarki total. Contohnya monarki ini apabila raja meninggal, maka anak lelaki akan mewarisi takhta kerajaan dan juga mewarisi pemerintahan. Tetapi tidak di Sparta. Sparta ini diperintah oleh dua keluarga. Dua keluarga diraja, iaitu Eurypontes dan juga Agiat. Apa tujuannya? Dilantik dua pemerintah daripada dua keluarga, iaitu Eurypontes dan juga Agiat. Ini adalah bertujuan untuk mengelak raja berkuasa mutlak dan kejam. Kuasa mutlak ini dalam istilah kita, istilah semasa pemerintahan dipanggil autokratik. Bermaksud raja memiliki kuasa yang besar. Contohnya apabila raja melakukan kesalahan jenayah, tidak ada hukuman yang boleh dikenakan kepada raja. Ini dipanggil berkuasa mutlak. Pentadbir negara terdiri daripada pertama Dewan Perhimpunan yang juga memakai konsep pemerintahan Athens. Terdiri daripada 10,000 ahli, 5 pegawai dilantik iaitu Epos. Tugasnya memastikan raja tidak memerintah secara sistem pemerintahan mutlak. Yang kedua, majlis terdiri daripada 28 ahli dewasa berusia lebih daripada 60 tahun. Ini syarat supaya ahli-ahli majlis ini terdiri daripada mereka yang ada pengalaman. Kalau nanti orang muda, kadang-kadang mereka tidak ada pengalaman dalam pentadbiran. Keahliannya adalah seumur hidup. Seterusnya, kita tengok keistimewaan yang ada pada kerajaan Sparta. Pertama, wanita tidak terlibat dengan pemerintahan, tetapi ada juga peranan oleh wanita nanti. Kedua, disiplin ketenteraan diwajibkan pada kanak-kanak dan wanita. Mereka wajib menjalani ketenteraan seawal umur 7 tahun. Lalu, warga Sparta yang berumur 7 tahun wajib untuk menjalani latihan ketenteraan. Lalu, apabila seumur 7 tahun sudah menjalani latihan ketenteraan, ini bermakna mereka ini apabila dewasa akan menjadi seorang tentera yang kuat, berpengalaman dan berilmu. Ketiga, peraturan ini menjadikan rakyat setia kepada Sparta. Sebab itulah di setengah negara, contohnya di Korea Selatan, Indonesia, Thailand, mereka mewajibkan setiap rakyat menjalani latihan tentera ataupun dipanggil perkhidmatan wajib. Negara kita cuba buat juga sebelum ini, iaitu PLKN, yang merupakan satu program yang bagus untuk menerapkan kesetiaan rakyat kepada negara. Keempat, Sparta berjaya mengalahkan Persia pada tahun 480 sebelum Masihi setelah berperang daripada tahun 490 hingga 449 sebelum Masihi. Ini bermakna sekitar 49 tahun mereka berperang. Gambar tentera Sparta. Okey, kalau pelajar perhatikan dekat di sini, a military society, stress discipline, merupakan satu disiplin ketenteraan yang kuat. Men and boys were prepared
for a life of war. Rakyatnya terdiri pada lelaki perlu bersedia untuk berperang. Learn to read, write and use weapons. Maknanya perlu belajar menulis, membaca serta juga menggunakan senjata. Contoh, tentera Sparta. Simbol tentera Sparta ini terkenal kerana topinya dan ada di atasnya seperti rerambut ataupun terkenal juga dengan panggilan Trojan. Tentera Sparta. Seterusnya kita tinjau sedikit yang boleh pelajar buat kajian. Satu kisah yang menarik iaitu Sparta dan replika kuda Trojan. Ini kalau pelajar nak buat, boleh buat dan bincang dengan guru untuk membuat satu kajian kes. Banyak bahan-bahan dalam bentuk online di media, sama ada dalam bentuk video ataupun tulisan-tulisan yang boleh pelajar jadikan rujukan. Okey, contoh berdasarkan gambar di atas, ini contoh pernyataan masalah. Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah tentera Sparta dapat menewaskan musuhnya dengan strategi perang yang terkenal itu? Iaitu satu replika kuda yang dibuat daripada sisa-sisa pecahan kayu-kayu kapal. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja untuk 6.2 dan cikgu harap pelajar-pelajar teruskan kesinambungan pembelajaran untuk bab 6 ini kepada satu pembelajaran yang lebih menarik dalam seni bina, iaitu tamadun Rom. Pastikan pelajar terus mengikuti video yang seterusnya. Untuk itu, cikgu ucapkan bertemu lagi di perincian 6.3 tamadun Rom. Sekian, terima kasih.